Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan hadir ke Pesta Kuantan 188 malam tadi. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Hadir sama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Pesta Kuantan 188 yang berlangsung selama 3 hari itu diadakan sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Peribadi Al-Sultan Abdullah yang jatuh pada 30 Julai dan Tunku Azizah pada 5 Ogos ini. Majlis dimeriahkan dengan acara memotong kek dan pulut kuning oleh baginda berdua. Majlis turut diserikan dengan persembahan silat, pukulan gendang perpaduan dan konsert nyanyian artis antaranya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Cakrahan, Aizat Amdan serta pelawak Haris Iskandar. Baginda juga beramah mesra bersama ribuan rakyat yang hadir. Warga Kuantan dijemput hadir dalam sesi temu anwar yang dijangka berlangsung pukul 1 hari ini di Dewan Ibnu Khaldun College Kemahiran Tinggi MARA KKTM. Menerusi catatan di laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sesi berkenaan akan digunakan sebaiknya dalam mencampah budaya wacana yang sihat dan segar. Perdana Menteri menekankan rakyat mesti diberi ruang secara terus untuk menyoal pemimpin melibatkan pelbagai isu yang mengesankan warga. Ini katanya adalah sebahagian daripada rencana untuk melonjak negara ke arah sistem masyarakat yang madani. Jelasnya soalan yang diajukan semestinya terbuka dan menyentuh pelbagai topik sama ada falsafah, politik, kekuasaan, agama dan lain-lain. Prestasi negara semakin baik di pentas dunia. Berikutan ramai pelabur antarabangsa mula menunjukkan minat untuk melabur di negara ini. Berucap pada program Jelajah Perpaduan di Kuala Pilah malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berikutan kestabilan negara dalam pelbagai aspek berjaya memulihkan keyakinan pelabur. Tapi saya nak cerita penghormatan diberikan kepada Malaysia tercinta. Nama kita naik balik di mata dunia. Itu penting, saudara. Hidup kita ni apa? Maruah. Negara kita ni ada integrity, respected by the international community. Betul, saya melawat ni sekat ASEAN saja dengan negara China. Tapi kalau tengok undangan, sudah boleh tanya Menteri Luar Surah Zamri, belum pernah seorang Perdana Menteri diundang ke sidang antarabangsa dan lawatan luar negara sebanyak yang diundang sekarang kepada kita. Sebabnya apa? Sebab sekali lagi negara aman, politik stabil, kawan-kawan kita sepakat untuk jaga negara, dasar ekonomi jelas, ekonomi barani kita umumkan. Terdahulu ketika berucap pada ceramah umum di pentas Rompin, Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata pihaknya mendukung politik matang bagi menjamin kestabilan politik negara demi kesejahteraan rakyat. Ini new mature politics in this country. Politik baru yang lebih matang. Kerana kita tahu tanpa semangat perpaduan di kalangan semua kaum dan parti-parti politik penting, negara tidak akan selamat. Yang penting, jangan tolak ansur soal prinsip. Katanya lagi, kerajaan kini bertanggungjawab menjaga hak setiap rakyat tidak kira bangsa dan agama bagi memastikan kelestarian kerajaan perpaduan.
Kadar kemiskinan luar bandar disasar dapat diturunkan ke paras bawah 10% menjelang tahun hadapan. Kadar kemiskinan luar bandar ketika ini berada pada paras 12% berbanding 12.9% sebelumnya. Kadar kemiskinan tegar di luar bandar juga menurun daripada 0.9% pada 2019 kepada 0.7% tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan berazam untuk menurunkan lagi peratusan kadar kemiskinan negara kepada tahap lebih rendah. Azam kita pada tahun ini 2023 dan tahun hadapan ianya akan berada di tahap 1 digit, artinya tidak berada di tahap 10% ke atas. Ya. Ini azam. Dan azam ini harus diikuti dengan berapa usaha. Ya. Begitu juga kita lihat dari segi program peningkatan pendapatan di mana program peningkatan pendapatan ini, ya, di mana kumpulan miskin tegar, miskin dan juga yang berada di kumpulan B40 ya, agar dapat dibantu untuk menjana pendapatan. Bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai, pelbagai program telah dirangka untuk meningkatkan sumber pendapatan golongan berkenaan. Antaranya program peningkatan pendapatan PPP, program latihan dan kemahiran kerjaya PLKK, program Desa Lestari dan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek. Beliau berkata demikian pada program naratif khas senada memperkasa ekonomi madani. Sementara itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, penambahbaikan Akta Orang Asli 1954 dijangka siap selewat-lewatnya pertengahan tahun hadapan. Libat urus telah dilakukan dan kita mensasarkan selewat-lewatnya pada pertengahan tahun hadapan apabila sidang parlimen diadakan. Ini perlu kerana kita mahu bukan saja Jabatan Pegawai Negara tetapi pihak-pihak yang berkepentingan harus terlibat supaya ditangani, kerana kita mahu akta yang ditambah baik ini akan boleh diguna pakai untuk mungkin 50 tahun akan datang. Katanya lagi, penambahbaikan tersebut akan disesuaikan dengan situasi semasa. Sebelum ini dilaporkan Akta Orang Asli 1954, Akta 134 bakal dipinda dengan menambah baik aspek perundangan melibatkan pemilikan tanah dan pendaftaran perkahwinan serta kelahiran anak orang asli. Keputusan pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 tidak akan menjejaskan kestabilan kepimpinan di peringkat pusat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, walau apa jua keputusan pilihan raya itu, tiada perubahan akan berlaku di peringkat pusat. Fahmi berkata kestabilan politik adalah perkara asas yang membolehkan pelaburan masuk secara langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Di samping kestabilan politik, sektor ekonomi digital juga antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi digital akan menjadi antara dua teras utama perkembangan ekonomi dalam negara kita. Pada tahun lalu, berbanding 6 bulan tahun ini, 6 bulan pertama tahun ini, menampakkan pertumbuhan pelaburan dalam ekonomi digital ke Malaysia meningkat 277%, hampir 3 kali ganda. Daripada sekitar 7.5 bilion mencecah hampir 24 bilion ringgit tahun ini. Januari ke Jun 2022, 7.5 bilion. Januari ke Jun tahun ini hampir 24 bilion ringgit. Dan insya-Allah dalam masa terdekat saya juga difahamkan ada beberapa pengumuman pelaburan tambahan. Sektor ekonomi digital akan menjadi antara sektor terpenting. Peribadi minggu yang akan meninggalkan kesan.
Fahmi yang berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Putrajaya pada Isnin turut menasihatkan penjawat awam agar mengelak daripada berpolitik dalam waktu pejabat. Libatlah diri dalam proses demokrasi. Walau bagaimanapun, sukacita saya ingatkan untuk elak berpolitik dalam waktu pejabat. Hak itu adalah hak masing-masing. Cuma berpada-padalah dalam kita mungkin mengekspresikan, meluahkan perasaan tentang keputusan ataupun pilihan masing-masing. Tapi jalankan tugas masing-masing. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri mengumumkan 5 tekad untuk 5 tahun dengan 52 tawaran dalam aspek pembangunan negeri berkenaan sekiranya diberikan mandat selepas PRU DUN ke-15. Jelas beliau, 5 tekad yang juga sebagai manifesto Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor akan berteraskan keadilan sosial dan berpaksikan kebajikan rakyat. Sebenarnya 5 tekad ini merupakan tawaran kita kepada rakyat negeri Selangor bagi kerajaan perpaduan mengetuai serta mentadbir negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun mendatang. Dan 5 tekad itu yang pertama dalam aspek pembangunan ekonomi yang unggul, dikhususkan dengan mengangkat bidang pendidikan supaya kita dapat melahirkan pekerja berpendapatan tinggi. Yang kedua, menjadikan agama sebagai cahaya dan sumber inspirasi kehidupan rakyat di negeri Selangor. Yang ketiga, perkhidmatan pentadbiran yang kerajaan yang cekap dan bermaruah. Yang keempat, pembangunan mampan, selesa dan livable ataupun berdaya huni. Dan yang kelima, Selangor sebagai negeri penyayang yang akan membela semua masyarakat dan kepentingan rakyatnya. Beliau ditemui pada majlis pelancaran tawaran Kita Selangor 5 tekad untuk 5 tahun kegemilangan Selangor di Shah Alam malam tadi. Turut hadir pengerusi DAP Selangor, Gobin Singdio, pengerusi Amanah Selangor, Izham Hashim dan pengerusi BN Selangor, Datuk Megat Zulkarnain. Tiada hasrat untuk wujudkan sebarang garis panduan baharu berhubung pemberian bantuan semasa pilihan raya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, peruntukan yang termaktub di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 sudah jelas dan wajib dipatuhi. Sebenarnya akta telah ada sejak sebelum kemerdekaan lagi. Jadi pada saya kita belum ada hasrat untuk mengukakan atau melancarkan apa-apa guideline di sini kerana ia adalah undang-undang. Jadi patuhlah undang-undang tu. Saya rasa di bawah Seksyen 10 tu A hingga G kan very clear tentang the do's and the don't. Di mana seorang calon, ejennya dan sebagainya perlu mematuhi dan memahami kesalahan-kesalahan yang dinyatakan di bawah Seksyen 10 berkenaan. Setakat ini tiada sebarang aduan atau laporan diterima SPRM berhubung isu rasuah sepanjang 3 hari kempen PRU DUN ke-15. 3 laporan berhubung insiden merosakkan bendera parti politik diterima Polis Pulau Pinang sejak 29 Julai sehingga tengah malam tadi. Kesemua kes dilaporkan berlaku di seberang Perai Tengah SPT, seberang Perai Utara SPU dan Barat Daya. Jurucakap media PRU DUN ke-15, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang, SAC WP Puspanaden berkata, setakat ini tiada tangkapan dan siasatan lanjut masih dijalankan. Dan untuk tempoh masa yang sama, kita dapati ada 3 laporan polis iaitu bermula daripada 29 hari bulan penamaan calon hinggalah pada malam tadi pukul 12 30 hari bulan, hanya 3 laporan polis yang telah dibuat. Dan 3 kertas siasatan telah dibuka lah. Kesemua kertas siasatan ini adalah di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan dan mempunyai kesalahan yang hampir sama iaitu merosakkan tiang-tiang bendera dan sebagainya. Selain itu, tiada laporan diterima berkaitan isu agama, kaum dan raja 3R.
turun padang bagi merasai sendiri pengalaman sukarelawan anak muda membuat rondaan di kampung dalam bersama-sama membantu polis mengekang jenayah. Calon N01 Dun Penaga Ustaz Muhammad Naim Saleh memilih untuk berkempen dengan menaiki motosikal bersama anak-anak muda. Membanteras jenayah. Macam kita pergi tengok tadi, pergi kawasan bot, selalunya ada kecurian pukat, minyak, enjin dan sebagainya. Daripada volunteer, sukarelawan untuk pastikan keselamatan di kawasan Kuala Muda ni lebih terjamin. Jadi disebabkan itulah mereka buat rondaan ni. Mungkin 3-4 kali seminggu. Setiap malam kami akan buat rondaan pusing ke satu kampung, cek kawasan. Tapi bila dengan keadaan ustaz ni, rasa alhamdulillah dengan ustaz nampak yang apa yang kami buat kerja ni. Setakat ni macam kami buat rondaan kampung ni bukan atas paksaan ataupun ni, sebab sukarelawan semua. Rasa seronok sangatlah hari ni. Sebab Ustaz Naim boleh mai join sini, anak muda pun boleh ramai macam ni. Berita berkaitan tingkah laku bunuh diri perlu dilaporkan secara berhemah dan lebih sensitif. Pihak media juga tidak dihalang untuk melaporkan berita sedemikian asalkan berdasarkan garis panduan pelaporan berhemah berkenaan tingkah laku bunuh diri yang disediakan Kementerian Kesihatan. Pelaporan yang selamat dan bertanggungjawab boleh mengelakkan trauma kepada pembaca, terutamanya individu yang mengenali si mati dan individu yang berisiko membunuh diri. Pihak KKM ingin menekankan bahawa tiada halangan untuk kita membuat penulisan berkaitan tentang kes ataupun kejadian bunuh diri. Cuma kita menekankan dan juga memohon ihsan daripada pengamal media untuk kita menggunakan penulisan yang berhemah ataupun guideline yang telah kita gariskan dan juga buku panduan yang kita berikan kepada pengamal-pengamal media. Sementara itu, trend peningkatan 2 kali ganda bagi kes bunuh diri di kalangan remaja yang berumur di antara 15 dan 18 tahun amat membimbangkan. Program MySafe yang dilancarkan semalam merupakan inisiatif berbentuk tindakan afirmatif bagi mengukuhkan lagi pelaksanaan aktiviti pencegahan tingkah laku bunuh diri di peringkat kebangsaan. Dari segi idea, cubaan dan juga rancangan semuanya meningkat pada tahun 5 kebelakangan daripada hasil kajian Adolescent Health Survey. Walau bagaimanapun, walaupun peningkatan itu berlaku, jadi seterusnya lebih kepada tindakan untuk kita ambil bagaimana untuk mengatasi tingkah laku bunuh diri yang semakin meningkat. Kesemua 24 murid sekolah kebangsaan SK Cyberjaya yang terbabit dalam insiden keracunan makanan 27 Julai lepas telah sembuh serta kembali bersekolah. Berdasarkan siasatan Kementerian Kesihatan, mereka telah mendapat rawatan di klinik swasta. Kita telah menerima insiden tersebut pada 27 Julai dan juga siasatan telah dilaksanakan dan juga kita dapati sebanyak 24 orang pelajar telah dilaporkan mengalami kejadian keracunan makanan, ceret-beret dan juga simptom-simptom. Siasatan sedang dijalankan mengikut peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 termasuk menutup kantin sekolah berkenaan sehingga 10 Ogos. Itu adalah SOP yang kita laksanakan. Kita tutup for 14 days dan untuk memastikan kebersihan dan juga penyediaan makanan tersebut mengikut prosedur yang ditetapkan. Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti diberi peluang menjana pendapatan sendiri dengan jualan pek SIM card, telefon dan perniagaan mesin layan diri. Usaha itu sekaligus dapat meningkatkan pelibatan serta memberi pendedahan kepada pelajar terutamanya dalam bidang keusahawanan. Dan hasil daripada penjualan tu
pada MPP dia. Sebab dengan pendekatan pemerkasaan mahasiswa, kita memberi autonomi kepada mahasiswa dalam soal kewangan, dalam soal kegiatan, aktiviti. Dia susun aktiviti, dia kena cari duit. So ni semua bantu dia untuk tabung dia. Lepas tu dia boleh buat program. Dan program tu untuk manfaat pelajar-pelajar dalam universiti. Program keusahawanan tersebut akan dimulakan di Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum diperluas ke universiti awam dan swasta lain. 7,000 aduan bekalan air diterima Renhil SAJ Johor setiap bulan susulan kerosakan dan kebocoran paip bawah. Ini selepas kira-kira 6,000 kilometer paip di Johor dikesan bermasalah selain sudah berusia lebih 40 tahun. Aduan memang berkisar tentang paip pecah. Cuma kali ini kita fokus kepada paip yang dah berusia. Kalau berlaku kemalangan macam contoh dilanggar kenderaan ke, itu dalam kategori emergency lah. Tapi alhamdulillah memang ini merupakan satu hala tuju kerajaan negeri Johor nak memastikan paip-paip lama di seluruh negeri Johor dapat diganti dengan yang baru supaya kita nak kurangkan satu air yang terbazir melalui paip-paip pecah dan juga bocor, terutama di bawah tanah yang dah lama. Saya difahamkan kawasan sini dah 40 tahun paip ini tidak diganti. 1,000 kilometer paip air lebih 40 tahun di Johor disasar dapat diganti tahun ini dengan jangkaan siap pada Disember tahun ini. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM melancarkan 3 projek perniagaan di bawah inisiatif Koperasi Santun YAPIM Berhad bagi membantu mengembangkan perniagaan golongan asnaf. 3 projek tersebut ialah Klinik Santun, Farmasi Santun serta Koperasi Santun Vending yang akan diterajui oleh anak-anak asnaf. Hasrat dia tidak lain dan tidak bukan ialah kita nak pastikan supaya mereka-mereka yang tergolong dalam golongan asnaf tadi itu akan keluar daripada kepompong kemiskinan. Koperasi Santun ni akan terus dapat berinovasi, menggunakan akal fikiran, inovatif mind untuk memperkenalkan produk-produk yang baru yang sudah tentu kemudiannya akan memberikan manfaat kepada ahli-ahli. Klinik dan Farmasi Santun yang telah mula beroperasi Januari dan Jun lalu berjaya membuka peluang pekerjaan kepada komuniti setempat dan seterusnya menyediakan perkhidmatan perubatan dengan harga berpatutan. Selain itu, terdapat 20 mesin layan diri yang sedia dijual untuk ahli-ahli koperasi dengan kos yang kompetitif. Sejak ditubuhkan pada 2011, Koperasi Santun mempunyai lebih 5,000 ahli. Seorang pesara kerajaan kerugian lebih RM1.5 juta selepas terpedaya pelaburan mata wang kripto tidak wujud. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan awal mendapati mangsa terpedaya dengan satu hantaran di Facebook yang menawarkan perkhidmatan pembelian saham mata wang kripto di Amerika Syarikat. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2023, mangsa telah melakukan sebanyak 133 transaksi pindahan wang secara dalam talian ke dalam 39 akaun bank tempatan melibatkan jumlah kerugian lebih RM500,000. Setelah menyedari ditipu, mangsa telah meminta wangnya dikembalikan tetapi suspek memberi pelbagai alasan selain tidak membalas mesej melalui aplikasi WhatsApp. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. PRU Don Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Ini tempat kita, Kelate bumi bertua, tinggal pusaka banyaknya. Inilah masanya. Orang Kelantan pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya di ATM.
Baiklah berita sukan, saya tekilan dan tidak bersetuju dengan keputusan berkenaan. Demikian luahan bekas pengarah Perseorangan Pembangunan Remaja Datuk Misbun Siddiq mengenai keputusan Persatuan Badminton Malaysia BAM yang menamatkan kontrak beliau lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Datuk Misbun mendakwa beliau tidak pernah mencapai persetujuan bersama dengan BAM untuk berpisah baru-baru ini. Jelas Datuk Misbun keputusan dibuat tanpa sebarang perbincangan dengan beliau. Rasa tekilan lah. Saya rasa tekilan dan ada rasa kecewa, tetapi saya tak boleh nak cakap apa kerana saya telah dibagi tahu begitu. Saya nak bangkang pun tak boleh sebab saya dibagi tahu, saya diam ajalah, saya akurlah kalau itu yang mereka nak. Legenda badminton negara itu juga mempersoalkan mengapa hanya dirinya menerima tindakan atas kegagalan keseluruhan skuad remaja negara di Kejohanan Remaja Asia di Indonesia 2 minggu lalu, sedangkan beliau hanya bertanggungjawab ke atas pemain perseorangan. Saya seolah-olah dipertanggungjawabkan untuk seluruh Asian Junior ni. Padahal saya hanya menjaga tim single junior. Tapi kenapa pula saya yang menjadi sasaran? Padahal daripada soal bergu pun tidak berjaya. Beliau turut mendakwa terdapat campur tangan pihak pengurusan yang mengganggu program latihannya yang disusun di Akademi Badminton Malaysia. Kat sini apa yang berlaku ni sangat pada saya lah sangat sedih kerana orang yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menaikkan badminton hanya nak publicity apabila menang aja. Tetapi kalah tak nak terima kenyataan yang sebenarnya daripada pembangunannya kita dah jauh ketinggalan. Ini kali ketiga Misbun berpisah dengan BAM selaku jurulatih selepas kali pertama pada awal 1990-an dan 2011. Bagi terus mempromosikan gaya hidup sihat, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa berusaha menyediakan prasarana sukan yang sesuai. Menterinya Hanayuh turut menggalakkan pihak terlibat untuk mengutamakan pembinaan kemudahan itu, terutama di kawasan kejiranan bagi memastikan orang ramai dapat bersukan dengan selesa. Bukan sahaja PBT, bukan sahaja pihak Persatuan Penduduk, pihak korporat, semualah. Kalau boleh, utamakan tempat rekreasi, dan kalau kita ada dua option untuk pilih aktiviti apa, untuk parking ke ataupun rekreasi, saya galakkan semua, gesa semua untuk kita utamakan rekreasi untuk bersenam kerana memang yang ini diperlukan bukan saja untuk kanak-kanak, warga emas juga. Beliau ditemui ketika melawat gelanggang futsal yang telah dinaik taraf di Kampung Bahagia Segambut. Pengerusi Jawatankuasa Penduduk Kampung Bahagia, Muhammad Ishak, berterima kasih kepada kerajaan atas usaha itu demi kemudahan penduduk. Dengan ada padang futsal ni, kami rasa teruja dan terharulah, dan dapat kami memberi bakti kepada anak-anak remaja di Kampung Segambut yang berdekatan, terutama Segambut Bahagia, Tambahan, dalam, luar dan yang berdekatan kami untuk bersama-sama berkumpul pada waktu petang untuk melaksanakan aktiviti itu sukan. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.